Masyarakat Islam dan bukan Islam duduk bersebelahan, mereka menunggu azan untuk berbuka dan menikmati hidangan yang disajikan. Saya yakin anda juga ada pengalaman yang sama. Ini hanya berlaku di Singapura. Namun, keadaannya sungguh berbeza di tempat lain. Ada kalanya agama yang sama diamalkan dengan cara yang berlainan. Beberapa pendakwah asing yang datang ke sini tidak faham konteks berbilang bahasa dan bangsa Singapura. Mereka menyeru supaya para penganut agama dan bukan penganut dipisahkan. Mereka mengutuk orang beragama lain dan ada kala mengutuk seagama mereka sendiri hanya kerana mereka berlainan aliran atau mazhab. Mereka menganjurkan amalan dan adat yang boleh membawa padah kepada Singapura. Sebilangan pemimpin Islam telah menyuarakan kebimbangan mereka. Kami memantau perkembangan ini. Pendakwah asing pernah dilarang masuk ke Singapura. Ada pendakwah beragama Islam, ada beragama lain. Yang jelas, pemerintah harus tegas dan konsisten terhadap semua agama demi mempertahankan keharmonian agama kita. Asatiza kita perlu memahami konteks bagaimana Islam diamalkan di Singapura. Bagi mereka yang belajar di luar negara, program SRP di RSIS bersama Akademi MUIS menganjurkan kursus sijil pemikiran Islam dalam konteks kehidupan masyarakat majmuk. Keperluan memahami isu-isu semasa dan konteks juga diterapkan dalam program pembangunan profesional asatizah di bawah skim pengiktirafan asatizah atau ARS. Saya difahamkan ramai asatizah kita mendapati pendedahan ini perlu dan berguna. Ini harus kita perkukuhkan. Oleh itu, saya gembira Menteri Yaakob Ibrahim mengumumkan rancangan untuk menguatkan ARS dengan meluaskannya kepada semua asatizah. Saya juga alu-alukan seruan pemimpin Melayu Islam supaya ARS diwajibkan agar semua asatizah berdaftar di bawah skim ini. Sekarang, ARS atau atas dasar sukarela. MUIS akan bekerjasama dengan Pergas dan lembaga pengiktirafan asatizah untuk menjadikannya wajib. Saya menyambut baik usaha dan azam masyarakat Melayu Islam kita. Ini akan memberi jaminan bahawa semua guru agama di sini dapat membimbing para pelajar mereka untuk mengamalkan Islam sejajar dengan konteks berbilang kaum Singapura. Saudara-saudari sekalian, satu lagi aspek untuk kita bina masyarakat yang bersatu padu dengan jati diri yang teguh ialah dengan rakyat merasa yakin dan percaya terhadap sistem pentadbiran negara. Termasuk peranan Presiden yang mewakili negara. Sekarang ini, kita sedang menyemak semula sistem Presiden dipilih. Mengapakah kita perlu perbaiki sistem Presiden dipilih ini? Singapura menjadi sebuah negara merdeka kerana kita mempunyai satu impian. Impian supaya setiap orang memiliki peluang yang sama, tidak kira bangsa, bahasa atau agama. Dan masyarakat minoriti ada ruang untuk mengamalkan budaya dan cara hidup mereka. Serta tidak dipinggirkan atau ditindas oleh masyarakat majoriti Cina Singapura. Dalam membina sebuah masyarakat berbilang kaum, kita faham masyarakat minoriti perlu merasakan bahawa mereka diwakili secukupnya dalam sistem politik dan kepentingan mereka dijaga dengan baik. Sebab itulah kita membentuk GRC
untuk memastikan bahawa sentiasa ada anggota parlimen daripada kaum minoriti yang terpilih ke parlimen. Kini, kita sedang memberi perhatian kepada isu yang sama untuk presiden dipilih. Dahulu, semasa presiden dilantik oleh parlimen, kita boleh pastikan bahawa semua kaum di Singapura menjadi presiden dari masa ke masa. Sebab itu, mantan presiden kita termasuklah Encik Yusof Ishak, Profesor Benjamin Sheares, Encik Devan Nair dan Encik Wee Kim Wee. Tetapi sekarang, oleh kerana presiden dipilih menerusi pilihan raya, lebih sukar untuk calon bukan Cina terpilih sebagai presiden. Jika calon bukan Cina boleh dipilih dengan sendirinya, seperti Presiden S.R. Nathan, yang memang baik sekali. Tetapi jika proses ini tidak menghasilkan presiden dari kaum minoriti dalam jangka masa panjang, ia akan menimbulkan perasaan kecewa dan resah di kalangan masyarakat minoriti. Dan sewajarnya mereka merasa begitu. Ia boleh dipolitik dan diperalatkan untuk mengapi-apikan masyarakat minoriti dan memecah belahkan perpaduan kita pada masa depan. Kita harus membuat perubahan sekarang dan mengambil tindakan ketika suasana aman dan rakyat bersatu. Jadi, kita mesti pastikan bahawa dari masa ke masa, Singapura mempunyai seorang Presiden Melayu, seorang Presiden India, ataupun dari kaum minoriti lain. Saya percaya isu ini penting, bukan sahaja kepada masyarakat minoriti, tetapi juga Singapura. Bagaimanapun, kriteria kelayakan yang ketat akan dikekalkan. Dengan ini, kita yakin bahawa sesiapa sahaja yang dipilih menjadi presiden layak dan memenuhi piawaian tinggi yang sama. Jawatan presiden merupakan simbol negara kita. Setiap rakyat Singapura mesti berasa bahawa seseorang dari kaumnya boleh menjadi presiden, malah terpilih menjadi presiden dari masa ke masa. Dengan keyakinan dan sokongan itu, presiden boleh memainkan peranannya, menyatu padukan rakyat Singapura. Inilah yang dilakukan Encik Yusof Ishak. Sebagai presiden, beliau mewakili semua rakyat Singapura. Masjid baru di Woodlands yang dinamakan sempena nama beliau, Masjid Yusof Ishak, hampir siap dibina. Saya tidak sabar untuk merasmikannya pada suku pertama tahun depan. Saya gembira diberitahu bahawa kegiatan masjid akan menerapkan nilai-nilai murni yang beliau perjuangkan, yaitu meritokrasi, kepelbagaian kaum dan budaya, dan pemodenan. Pada tahun 68, dalam ucapan tahun barunya, Encik Yusof Ishak menekankan asas-asas yang membina masyarakat kita. Dengarlah, ini kata-kata beliau. Oleh yang demikian, kita di Singapura tidak harus salah anggap bahawa berbagai bahasa, agama, budaya dan keturunan kaum itu sebagai satu batu penghalang terhadap kemajuan dan kemakmuran. Sebaliknya pula, kalau kita menghadapi segala perbezaan ini dengan rasa muhibbah, sikap sabar dan ingin mempelajari, maka segala aneka perbezaan yang kaya ini akhirnya kelak akan jadi matlamat kita yang terjamin. Antara lain-lain, sikap sabar inilah yang menjadikan Singapura sebuah kota raya yang dinamik dan maju hari ini. Hari ini kita berjaya kerana kita ikut nasihat Encik Yusof Ishak. Inilah yang telah saya bincangkan malam ini. Bagaimana kita mesti meneruskan visi ini dan meraihkan kerencaman kita dengan lebih bersemangat lagi. Hakikatnya, kita hidup bersatu padu walaupun kita tidak serupa. Bak kata pepatah, kuat lilik kerana simpulnya.
Oleh itu, kita perlu terus bekerja keras, bertolak ansur dengan penuh muhibah supaya kita lebih bersatu hati. Kita juga mesti pastikan bahawa semua warga diwakili secara adil di Singapura. Saudara-saudari sekalian, inilah tunggak negara kita. Inilah yang membolehkan kaum minoriti dan kaum majoriti kita hidup dengan harmoni, maju dan makmur selama ini. Inilah sebabnya hari ini kita boleh nyanyikan Majulah Singapura bersama-sama sebagai rakyat yang bersatu padu, tidak kira bangsa, bahasa atau agama. Terima kasih.